Pengajaran dan Pembelajaran PDP di Institusi Pengajian Tinggi IPT perlu dilaksanakan secara dalam talian sehingga 31 Disember ini. Dalam satu kenyataan, Kementerian Pengajian Tinggi memaklumkan sebarang aktiviti PDP yang dilakukan secara bersemuka adalah tidak dibenarkan. Dalam video ini menceritakan tentang kisah-kisah pelajar semasa kelas online. Isu penting yang diberi perhatian dalam skrip ini ialah adab-adab seorang pelajar semasa mengikuti kelas online, seperti adab sebelum memulakan kelas. Contohnya, memberi salam, membaca doa, hadir dan sertai, fokus dan membuat nota, adab ketika guru memberi penerangan dan juga adab di akhir kelas. Jom kita tengok video ini. Alamak, ada kelas lah pagi ni. Aku nak bersiap awal ni supaya tak terlambat masuk kelas. Assalamualaikum Ustazah. Kami semua sudah bersedia untuk mulakan kelas pada pagi ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mari kita mulakan kelas pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Seterusnya, video ini akan mengisahkan tentang pelakon yang akan melakonkan 3 adab, iaitu bersiap, memberi salam dan membaca doa. Seperti yang kita lihat tadi, sebagai seorang pelajar perlu memainkan peranan dan bertindak lebih proaktif dan sentiasa berusaha membuat persediaan sebelum pembelajaran bermula. Selain itu, sebelum sesi pembelajaran atas talian bermula, pastikan juga bahawa segala bahan pembelajaran telah disediakan, termasuk peralatan yang diperlukan seperti alat pengecas sebagai peranti yang akan digunakan. Dalam menuntut ilmu, hendaklah kita selalu berdoa agar diberi kemudahan dalam memahami ilmu dan mengamalkannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Toha pada ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Maksudnya, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Bahkan, Rasulullah juga menganjurkan kita selalu memohon ilmu bermanfaat kepada Allah dan berlindung kepadanya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi, jom kita tengok video ni. Aku ada appointment nak jumpa doktor jam 10 pagi. Tapi aku kan ada kelas pula. Takkan aku nak penting. Macam mana ni? Apa kata aku tanya Kak Atul? Hello. Assalamualaikum Kak Atul. Hello. Ya, salam Nina. Ada apa tu? Esok saya ada appointment. Tapi dalam masa yang sama saya ada kelas akhlak dan kehidupan. Apa pendapat kakak? Saya tak perlu datang kelas kan? Sebab appointment tu jam 10. Lagipun kalau saya tidak hadir, Ustaz tak tahu pun. Mana boleh macam tu. Sebagai seorang pelajar, kita kenalah
tepati masa kalau nak pergi kelas kan. Kalau Haslina tak dapat masuk kelas atas sebab tertentu, Haslina kenalah bagi tahu dekat pensyarah kalau tak dapat masuk kelas. Benda ni kan salah satu adab kalau kita nak menuntut ilmu walaupun kita dalam kelas talian. Baik Kak, maafkan saya. Nanti saya maklumkan dekat Ustaz. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Dalam babak ini, pelakon melakonkan adab semasa kelas online iaitu hadir dalam kelas dan menyertai setiap kelas yang akan diadakan. Sebagai seorang pelajar yang menuntut ilmu, menjadi tanggungjawab kepada para pelajar tersebut untuk memaklumkan kepada guru ataupun pensyarah tentang kehadiran walaupun guru ataupun syarah tidak memaklumkan berkaitan kehadiran semasa di dalam kelas. Baiklah, hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan topik akhlak. Akhlak terbagi kepada dua, iaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Okey, baiklah. Siapa di sini yang tahu apa itu maksud akhlak mahmudah dan mazmumah? Ada yang sesiapa boleh bagi pendapat? Saya Ustazah, saya nak cuba. Okey, baiklah. Sebelum tu boleh tak perkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Nama saya Nur Zuhairah Husna. Saya cuba ya Ustazah. Ya. Akhlak mahmudah ni akhlak yang baik dan terpuji, manakala akhlak mazmumah adalah akhlak yang keji, buruk dan tercela. Betulkah Ustazah? Ya, Alhamdulillah. Betul lah jawapan Zuhairah tadi. Okey, seperti mana yang kita tahu, ciri-ciri akhlak mulia ni antaranya ialah rasa malu melakukan keburukan, berkata jujur, apa lagi ya? Sabar, tenang, suka bersyukur. Manakala sifat mazmumah pula iaitu yang sifat-sifat yang buruk, contohnya sombong, hasad, dengki dan sebagainya. Okey. Dalam babak seterusnya, terdapat beberapa adab yang dilakonkan oleh pelakon semasa kelas atas talian, iaitu fokus, buat nota dan beri respon. Sebagai seorang pelajar, kena fokus dalam menuntut ilmu walaupun ketika dalam kelas atas talian. Bagi pembelajaran secara dalam talian adalah sukar untuk tenaga pengajar melakukan pemantauan ke atas setiap pelajar, terutama sekiranya bilangan pelajar adalah ramai. Setiap pelajar atas rasa kesedaran dan tanggungjawab sendiri sewajarnya menghargai pengorbanan yang diberikan oleh guru mereka dengan memberikan kerjasama dan tumpuan sepenuhnya terhadap subjek pembelajaran serta menjauhi sikap sambil lewat. Sekiranya pelajar ingin bercakap atau bertanyakan sesuatu, mintalah izin terlebih dahulu serta perkenalkanlah diri sendiri dan elakkan bercakap serentak dengan pelajar lain pada masa yang sama. Sekiranya semua pelajar bercakap pada waktu yang sama, pembelajaran akan terganggu dan menjadi tidak harmoni. Dalam memperkenalkan diri, hendaklah menggunakan bahasa yang baik. Elakkan daripada menggunakan bahasa pasar, bahasa rojak, tulisan ringkas atau simbol emoji yang tidak sesuai. Aku ada kelas pula petang ni. Dah lah 3 jam. Tak apalah, aku pilih-pilih snacker jaga beg sekolah dulu. Lagipun, bukan usaha nampak pun apa yang aku buat. Daripada Maqal bin Yasar berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, hati bunyi apa tu? Sila miutkan kerana anda mengganggu pengajaran saya. Aku tu ambil pula.
Maaf doktor. Saya tak sengaja. Maaf doktor. Dalam babak ini pula, pelakon tidak mengamalkan adab ketika kelas online di mana pelakon tidak menjaga tingkah laku semasa kelas berlangsung dan tidak menghormati guru. Pelajar tidak seharusnya berbuat bising semasa proses pembelajaran berlangsung. Hal ini demikian kerana ia akan mengganggu pengajaran guru sekaligus tidak menghormati guru. Walaupun pembelajaran atas talian, akan tetapi sebagai seorang pelajar kita masih lagi perlu menjaga tingkah laku ketika berada di dalam kelas. Oleh itu, sebagai pelajar dan murid, wajib kepada kita untuk memuliakan guru kita dan antara tanggungjawab yang sepatutnya kita tunaikan ialah menghormati dan memuliakannya. Kita perlu mencontohi adab para ulama terdahulu, contohnya Imam Syafi'i. Beliau berkata, aku membelek-belek kertas di hadapan Imam Malik perlahan-lahan kerana menghormatinya supaya dia tidak terdengar bunyi belekan kertas tersebut. Saya nak tambah satu lagi Zuhairah. Imam Nawawi juga ada pernah berkata, seorang murid hendaklah melihat gurunya dengan pandangan penghormatan. Hendaklah dia meyakini keahlian gurunya berbanding yang lain. Kerana perkara itu akan menjadikan seorang murid dapat mengambil banyak manfaat daripadanya dan lebih dapat memberi kesan dalam hati terhadap apa yang dia dengar dari gurunya yang tersebut. Baiklah, sampai di sini sahaja kelas kita pada pagi ini. Jika ingin tanyakan soalan, boleh tanya dalam grup atau boleh PM Ustazah lah. Okey, baiklah Ustazah. Baiklah, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang sudah bagi hari ini. Sama-sama. Dalam babak ini, pelakon melakonkan adab yang terakhir, iaitu adab sebagai seorang pelajar perlu mengucapkan terima kasih kepada guru sebagai tanda menghargai usaha guru kerana mereka sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk menyampaikan ilmu. Berkata ulama hebat iaitu Imam Ahmad, tidak aku tidur sejak 30 tahun kecuali berdoa bagi Imam Syafi'i dan memohon ampun untuknya.